lillahi subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan pada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jika dikira. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bersaudara, berukhuwah, dan nikmat kita berada di Masjid Makbul Sungai Pinang, Pulau Pinang. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Tidak lupa untuk kita selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, dan juga atas keluarga baginda, dan juga sahabat-sahabat baginda, dan juga semua para pengikut baginda Nabi SAW yang ikhlas sehinggalah ke negeri akhirat. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ucap selamat raya, maaf zahir batin kepada semua jemaah Masjid Makbul, muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah, ya, walaupun hari ini dah 1 Zulqa'dah ya. Ya, alhamdulillah yang dah habis puasa 6, alhamdulillah, tahniah, masya-Allah. Semoga Allah kurniakan pada kita yang dah habis puasa 6 seperti pahala setahun, ya. Setahun kita berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terima amal ibadat yang kita buat sepanjang Ramadan, dan Allah terima ibadat puasa yang kita lakukan pada bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah saya pun baru sampai, ya, seminggu baru. Ya, Jumaat lepas saya sampai di sini, alhamdulillah. Kira seminggu lah, ya, 7 hari atau 8 hari dah di sini, alhamdulillah. Syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan saya nikmat dan keluarga untuk bercuti dan balik kampung di Tawau Sawah. Dan saya ucap terima kasih, ya, kepada jemaah-jemaah kita yang Masya Allah hari itu mendoakan Ustaz keselamatan Ustaz, dan juga memberikan macam-macam hadiah dekat Ustaz. Terima kasih, ya, barakallahu fikum. Semoga Allah balasnya dengan kebaikan dan keberkatan insya-Allah, dan semoga mendapat rezeki, ya, dibalas rezeki seluas alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah kita lihat surah Yasin hari ini, surah Yasin, ya. Muka surat 440. Kerana ada soalan. Ada soalan daripada muslimah kita. Ya, dia ucap selamat raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu ucap selamat raya juga, ya. Sudah ucap tadi, ya. Setiap hari Khamis di masjid kita ni akan ada diadakan bacaan Yasin dan tahlil untuk arwah-arwah. Ya. Alhamdulillah, adakah? Ada ya untuk masjid kita? Alhamdulillah, tahniah. Semoga Allah terima bacaan Yasin, dan juga semoga Allah menyampaikan pahala. Nah, jika ada, moga Allah sampaikan kepada Allah yarham dan Allah yarhamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada jiran-jiran saya bagi nama-nama arwah dekat saya. Nama arwah itu makin meningkat, makin banyaklah. Boleh tak saya cancel nama-nama arwah yang dah lama meninggal? Adakah saya berdosa kalau buat macam tu? Minta penjelasan daripada ustaz. Ya, subhanallah. Jadi kalau terlalu banyak katanya dia nak bagi cancel nama tu. Jadi tak perlulah, ya, tak perlu cancelkan nama. Yang kedua, subhanallah, niatkan untuk semua arwah. Niatkan semua. Jadi tak sebut nama pun tak apa. Niatkan semua. Ya, umum, kita kata umum. Jadi termasuk sesiapa saja di kalangan muslimin dan juga muslimat. Jadi mendoakan orang Islam, muslimin muslimat ni merupakan salah satu rukun di dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat, jahat-jahat tahu, ya. Jahat kan jarang dengan khutbah Jumaat, kan. Laki-laki sahaja sebab solat Jumaat. Jadi kalau khutbah Jumaat dia ada 5 rukun, ya, 5 rukun. Yang pertama, rukun khutbah Jumaat adalah puji Allah, tahmid, alhamdulillah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Mesti ada selawat ke Nabi SAW. Yang ketiga, subhanallah, wasiat untuk bertakwa. Contoh dia sebut alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Contoh misalnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Ini pesan takwa mesti ada. Yang keempat, membaca ayat suci Quran, sama ada satu ayat, dua ayat. Suci Quran dibaca macam tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu surah Ali Imran ayat 102, 103. Kita tengok, kita jumpa insya-Allah. Jadi satu ayat saja ataupun dua ayat boleh sebagai nasihat supaya ada nasihat daripada Quran. Yang keempat, rukun di dalam khutbah, rukun khutbah Jumaat. Yang keempat tadi baca Quran. Yang kelima iaitulah mendoakan muslimin dan muslimat. Kenapa disuruh doa muslimin muslimat? Kerana kita sebagai orang Islam, untuk menyempurnakan Islam kita, kita mesti ada sifat kasih sayang kepada semua orang Islam. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintai, mengasihi, menyayangi seseorang seperti dia sayang diri dia sendiri. Jadi antara sebab kita sayang kepada orang Islam yang lain, antara tanda ataupun caranya, yakni mendoakan mereka. Doakan mereka insya-Allah ya. Terutama doa keampunan. Contoh rukun yang kelima, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalam Quran itu disebut dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 50, surah ke-59, ayat yang tepat-tepat 10 ya. Biasa baca ni, walladzina ja'u, tengok kat situ. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Biasa baca kan? Jadi kalau kita solat jenazah tu ada tu. Kalau kita sembahyang jenazah, maknanya arwah. Orang yang sudah arwah, laki-laki atau perempuan, pada takbir yang keempat. Agar kita solat jenazah, takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga baca doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ataupun Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Alhamdulillah, jadi sudah sampai. Selamat datang ni Selamat Raya. Saya kena ucapkan dia untuk ucapkan saya kan, saya baru datang daripada Sabah. Saya ucap dia ya, dia baru datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi anaknya Muaz ya. Alhamdulillah, anaknya Muaz yang mesej Ustaz, WhatsApp Ustaz untuk kuliah malam ni, masya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi doa itu dalam surah Al-Hasyr kita lihat apa maknanya, wahai Tuhan kami. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya. Wali ikhwanina, dan ampunkan dosa kepada saudara-saudara kami. Saudara-saudara kita daripada mana? Orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Subhanallah. Jadi saudara kita dekat orang beriman, minta juga ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa semua orang-orang beriman ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka mendahului kami dalam urusan iman. Subhanallah ya. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan di dalam hati kami satu perasaan gila. Gila ni maknanya dengki, dendam. Tak ada, kalau boleh hapuskan ya Allah ya. Gilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, Engkau maha pengasih penyayang dan Engkau sangat-sangat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman dan di kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah. Jadi ini kita minta pada Allah. Baik. Jadi katanya di sini, kalau kita baca Yasin tiap malam, okey, katalah kita tak baca malam Jumaat, kata kita baca Yasin tiap malam ya. Sebab ada orang amalan Yasin dia baca hari-hari. Saya tuan-tuan hari-hari baca Yasin.
Ya, saya nak Wahab kata hari-hari baca Yasin. Tak kira malam Khamis ke, malam Jumaat ke, malam Sabtu ke, malam Ahad, malam Isnin, Selasa, Rabu, tiap hari baca. Dan saya baca tu alhamdulillah, baca Yasin ni subhanallah kerana saya nak ulang hafazan. Saya nak bagi Yasin ni melekat dalam diri saya, supaya surah Yasin ni sentiasa ada dengan saya. Dia jadi darah daging dia bagi. Ya, satu ilmu yang nasikh. Ya, ilmu rasikh, bukan nasikh, rasikh. Satu ilmu ar-rasikh fil qalbi, satu ilmu yang menetap dalam hati, ataupun satu ilmu rasikh ya fil jasad, satu ilmu yang sudah mendarah daging dalam diri kita. Macam mana kita nak jadikan ilmu tu menjadi darah daging dalam diri kita, maksudnya sebati pada kita, yakni kita amalkan dia setiap hari. Jadikan dia wirid harian. Contoh surah Al-Mulk, tiap malam baca, tiap malam. Okey, banyak masjid dan surau pun baca surah Al-Mulk. Kerana kata Nabi SAW, siapa baca surah Al-Mulk, Masya Allah, terhindar dia daripada azab kubur. Jadi orang tahu kelebihan ini, maka mereka pun baca surah Al-Mulk. Berapa ayat Al-Mulk? Ada 30 ayat. Surah ke-67 dalam Quran ada 30 ayat. Maka surah Al-Mulk pun saya baca tiap hari. Tiap hari juga tuan-tuan. Sama ada di waktu siang atau waktu malam. Sebab apa? Sebab kelebihan dan rahsia surah Al-Mulk terlalu banyak, subhanallah. Yang pertama, tadi Nabi sebut, terhindar daripada azab kubur bagi siapa yang baca. Ya. Yang kedua, orang yang baca surah Al-Mulk 30 ayat, Allah ampunkan dosa dia. Dosa dia banyak mana? Allah ampun. Sebab surah Al-Mulk akan jadi pembela dia. Ya, jadi pembela insya-Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran yang kamu baca akan jadi pembela, peneman, bodyguard kamu, masya-Allah, pada hari akhirat. Dibaca. Okey. Surah Yasin ada 83 ayat. 5 muka surat setengah. Surah ke-36 dalam Quran. Jadi surah ni pun saya baca hari-hari. Ya, sebab nak bagi mendarah daging dalam diri, subhanallah. Ini antara surah yang menjadi favorite saya. Ada dalam hadis Nabi SAW, man qara'a surat Yasin fi lailatin ibtigha'a liwajhillahi subhanahu wa ta'ala ghufira lahu. Siapa baca Yasin setiap malam ataupun di waktu malam dengan niat mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Allah. Jadi orang yang baca Yasin diampunkan Allah dosanya, tak kira malam apapun. Boleh dibaca dan boleh juga diamal, dan juga insya-Allah boleh kita baca melalui hafazan ataupun melalui mushaf. Yang ini kita pegang contoh mushaf, ataupun boleh baca Quran melalui handphone. Ada handset? Ada handphone, boleh buka Quran di handset. Ada application Quran, boleh baca kat situ. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi. Dikatakan entah dalam hadis ataupun kata-kata ulama. Katanya siapa yang baca Yasin jika dia dalam keadaan sempit, nescaya Allah Taala akan mudahkan terus, lapangkan terus dia punya dada. Maksudnya gini, siapa baca Yasin waktu itu dia dalam keadaan sempit hidupnya, sempit rezekinya, ada masalah hidupnya, maka dia pun baca Yasin. Maka setelah dia baca Yasin, Allah Ta'ala pasti akan berikan kepadanya pembukaan ataupun kebahagiaan, ataupun berikan dia kelapangan setelah dia diberikan kesempitan. Kalau sempit rezekinya, dia baca Yasin, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk mendapatkan rezeki yang luas, insya-Allah, seluas alam semesta. Tahukah luas alam semesta bagaimana? Luas sungguh. Tak pernah kita sampai. Hanya seorang dia pernah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pergi Isra dan Mi'raj, subhanallah. Ya. Jadi amalkanlah bacaan Yasin. Kemudian jika ada pahala bacaan Quran yang kita baca, boleh tak kita hadiahkan jika ada pahalanya kepada orang yang telah pun meninggal dunia? Maka sebahagian ulama mengatakan boleh, dan sampai pahala. Mana hadis?
Okey, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila matinya anak Adam, maksudnya apabila matinya manusia, ya, maka akan terputus semua amalnya, semua amal-amalnya. Dia tak boleh buat amal dah. Dia tak boleh dah. Dia dah mati dah. Nak beramal lagu mana? Tak boleh dah. Ya. Illa min thalathin, kecuali 3. Mana ada 3 amalan yang ketika dia hidup di dunia dahulu, dia ada 3 amalan ni. Dia ada 3 benda ni yang menyebabkan walaupun dia sudah tak boleh beramal, tapi dengan sebab ada 3 amalan yang dia buat semasa dia hidup, maka Allah Ta'ala dengan belas kasihan Allah Ta'ala, Allah juga akan kurniakan kepadanya pahala ke dalam alam barzakh ataupun alam arwah, sehingga dia punya kuburan terang, bercahaya dan bersinar-sinar insya-Allah. Apa 3 amalan tu? Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariyah maksudnya sedekah yang diwakafkan. Contoh, kalau ada masjid, masjid dia wakafkan, tanah dia wakaf, bina masjid, bina surau, bina madrasah, bina pondok, bina tahfiz, dan bina untuk kegunaan kebajikan orang ramai. Contoh, jalan raya ni, kita punya tanah jalan raya ni, contoh, tiba-tiba kata nak guna ni untuk jalan raya supaya orang awam boleh guna, maka kita pun bagi wakaf walaupun tanah kita. Contoh di kampung-kampung, contoh misalnya tanah kita semua, tiba-tiba ya ada lagi rumah kat belakang, nak lalu ke belakang tu mesti melalui jalan raya hak tanah kita tu, maka kita yang memiliki belas kasihan, kita pun wakaf. Tak kisahlah dibuat jalan raya supaya dia boleh ke rumah dia, dia boleh ke tempat destinasi dia, maka kita yang wakaf tadi dapat pahala. Jangan jadi orang yang aku tak mau, ni tanah aku, kau tahu. Contoh misalnya, tak mau aku, ni tanah aku, kau lalulah ikut lain, kau buat jembatan tinggi ke, kau terbang ke, tak boleh. Orang macam ni penting diri sendiri. Pernah tengok tak orang macam tu? Ya, jadi sedekatun jariyah maksudnya tanah yang kita wakaf ataupun satu benda yang berharga yang kita wakafkan. Contoh di masjid, sekarang ni ada orang wakaf Al-Quran, ada orang wakaf kapet, ada orang wakaf aircon, ya, macam-macam sekarang, ya. Subhanallah. Okey, boleh belakang saja, boleh semua, ya, insyaallah. Itu dipanggil sedekatun jariyah. Jadi amalan sedekah jariyah ni dapat pahala. Jadi kalau orang yang waktu hidupnya dia beramal dengan amalan itu, maka dia juga dapat pahala daripada orang yang menggunakan sedekah jariyahnya tadi. Okey, orang yang wakaf tadi dah mati. Contoh wakaf masjid ni dah mati. Tapi dia dah wakaf masjid ni, maka selama mana orang datang sembahyang, datang baca Quran, datang berzikir, datang dengar ilmu, kuliah ilmu, orang yang mati tadi itu dia tetap dapat pahala macam kita dapat sama. Untung kan dia? Untung sebab apa? Sebab dia sudah buat satu sedekah yang boleh menyelamatkan dia pada hari akhirat. Yang kedua, al-ilmu yantafi'u bihi. Satu ilmu yang dia pernah belajar di dunia dulu, yang dia manfaatkan, dia ajar orang. Contoh, ni amalan tok guru kita, saya bagi dekat saya bagi sanad, saya bagi ijazah, tolong amal setiap hari. Apa amalan yang tok guru? Amalkan zikir ni setiap hari, tasbih ni setiap hari, Quran ini setiap hari. Jika engkau beramal dengan amalan ini, Allah Ta'ala akan kasih, Allah sayang kamu, dan kamu boleh mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak murid pun amal. Ketika anak murid amal, gurunya sudah wafat, anak murid tetap amal dengan amalan yang gurunya bagi tadi. Maka amalan yang diamali anak murid tadi, dia dapat pahala. Ketika dia dapat pahala, pahalanya juga akan tetap sampai kepada gurunya. Boleh faham? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ghazali, Imam apa lagi? Maliki, semua imam lah, ya. Itu ilmu mereka terlalu banyak. Imam Bukhari mengarang kitab Sahih Bukhari, sampai sekarang diamal kitab tu. Maka Imam Bukhari sudah wafat. Walaupun dia sudah wafat, orang yang mengaji Sahih Bukhari
selama mana orang belajar kitab itu dan sebut nama Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis itu, maka dia juga dapat pahala. Luar biasa kan? Luar biasa, subhanallah ya. Gitulah lebih kurangnya. Jadi orang yang paling banyak dapat pahala tahu tak siapa? Yang paling banyak dapat pahala walaupun sudah mati, walaupun sudah wafat. Yang paling banyak dapat pahala, setiap saat detik tak boleh dikira pahalanya sebab terlalu banyak. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam Quran banyak sangat. Allah Ta'ala sebut surah hak kita biasa baca, surah At-Tin. Yang kedua, surah Qalam. Tengok ya, surah Qalam, surah ke-68 selepas surah Al-Mulk. Ayat yang ketiga. Nun. Biasa dengar? Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Tengok, wa inna laka, sungguhnya engkau wahai Muhammad, laka ajrun, pahala engkau wahai Muhammad, ghairu mamnun, tidak pernah putus, sentiasa ada. Padahal Nabi Muhammad sudah wafat. Kenapa Nabi Muhammad punya pahala sentiasa berjalan, tak pernah putus? Sebab mana-mana orang sembahyang hari ini, yang ajar dia sembahyang siapa? Nabi Muhammad. Mana-mana orang yang bersedekah hari ini, yang ajar sedekah siapa? Nabi Muhammad. Mana-mana orang yang baca Quran hari ini, subhanallah, yang ajar Quran, yang turunkan Quran, diturunkan Quran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang hari ini yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang ajar puasa? Nabi Muhammad. Mana-mana orang yang pergi haji, buat ibadah umrah, buat ihram, pergi tawaf, pergi sa'i, siapa yang ajar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang, masya-Allah, yang tunaikan zakat, masya-Allah, ataupun buat kebaikan akhlaknya mulia, siapa yang ajar? Jadi dalam hadis Nabi SAW, man dala ilal khair kafa'ili. Siapa yang buat satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang itu buat. Contoh, ustaz ajar ni buat baik, ya, buat baiklah kepada manusia, maka kita pun buat baik. Maka yang buat baik itu, dia buat baik kerana ada pesanan tadi. Ustaz tadi kata buat baik pada orang, sedekahlah, bersenyum-senyum ke orang. Maka dia pun buat, ketika dia buat, dia dapat pahala. Dan saya tadi yang ajar tadi pun dapat pahala sama. Walaupun saya tak buat, tapi saya ajar. Dia kata ilmu bermanfaat. Maka segala ilmu yang kita dapat hari ini, semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah walau dah wafat, masya Allah, pahalanya sentiasa berterusan. Jadi orang yang sudah mati, salah satu cara supaya pahala yang sentiasa sampai adalah dengan ilmu yang dia ada di dunia, dia pernah manfaatkan, dia pernah gunakan, dia pernah amalkan ketika hidup. Sebab tu hidup kita ni tuan-tuan, yang pertama ada masa luang menuntut ilmu. Yang kedua, bila dapat ilmu, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, kongsi-kongsi ilmu itu. Sharing is caring dia bagi. Kongsi-kongsi kepada siapa? Kepada keluarga, anak-anak kita, kepada isteri, kepada suami, kepada pekerja, kepada sesiapa saja kita jumpa. Yang mana kita boleh kongsi, kita kongsikan. Kerana boleh jadi yang kita kongsikan, yang kita beritahu ke orang, orang itu mungkin amal ilmu yang kita bagi, sedangkan kita tidak amal. Walaupun begitu, baiknya Allah, orang yang beramal dengan apa yang kita sampaikan, dia dapat pahala, kita juga dapat. Itu kata balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun sepotong ayat. Itu haji-haji yang dah menuntut ilmu ni, banyak dah haji-haji, ada ilmu, ya kongsi-kongsi. Ya, kongsi-kongsi insya-Allah. Sebagaimana kita berkongsi korban, betul? Yang buat korban tu siapa yang ajar buat korban? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapat pahala, hak Nabi Muhammad yang ajar lagi besar pahalanya. Sebab apa? Sebab yang buat bukan seorang, yang buat bukan dua orang, yang buat bukan satu masjid,
bukan 2 masjid, bukan 1 negara, bukan 2 negara. Di mana umat Islam berada, di situ ada Nabi Muhammad. Maksudnya, di mana ada umat Islam, di mana ada masjid, di situ ada orang beramal dengan amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kecil je. Kita rata-rata ni jelah orang dengar kita punya pelajaran. Tapi Nabi Muhammad duduk Mekah, ilmu Nabi Muhammad, hak Quran Nabi Muhammad itu merata dunia, satu dunia pergi. Negara mana yang tak ada Quran? Semua ada. Negara mana yang tak ada masjid? Semua ada sekarang ni. Negara mana yang tak ada umat Islam? Semua ada. Jadi mana-mana orang Islam hari ini itu kerana bermulanya dengan Islamnya ataupun bermulanya pengajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah taala memberikan balasan yang setimpal dengan Nabi Muhammad, kerana hanya Allah saja yang mampu balas. Ya, atau yang kedua aja ya. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan siapa? Mak ayah dia. Jadi anak ni soleh. Ketika mak ayah ni hidup, dia dapat anak, kahwin kan. Kemudian dapat anak. Anak dapat dia pendidik dengan didikan agama. Dia ajar anak dia solat. Dia ajar anak dia pergi masjid. Dia ajar anak dia belajar, pergi sekolah, menuntut ilmu. Dan dia ajar anaknya berdoa. Maka dia pun ajar doa apa? Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīra. Surah apa ni? Suratul Isra, surah ke-17 ayat 23 ayat 24. Jumpa. Surah apa tadi aja? Isra ayat berapa? 23 24. Jumpa. Kata Allah Taala, bila mana kita berkata-kata kepada ibu ayah, kata-katalah dengan perkataan yang mulia. Yang baik-baik, masya-Allah. Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah, rendahkan sayap. Maksud rendahkan sayap ni maksudnya apa? Kita ada pangkat apa? Kita kerja apa dulu? Contoh, walaupun mak kita tidak kerja, walaupun mak kita tidak kaya, anak dia kaya raya. Walaupun anak dia kaya raya, anak tadi wajib merendahkan dia punya pangkat. Tunduk kepada mak ayah. Pasti apa? Mak ayah tetap mulia, kerana tanpa ibu, tanpa ayah tidak ada anak. Betul? Kalau mak ayah tak ada, agak ada tak kita? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata, wahfid janah, rendahkan sayap. Rendahkan sayap maksudnya, kita tu berpangkat apa yang menyebabkan kita ada sayap, 2 sayap. Boleh berjalan ke mana-mana. Sebab kita ada duit yang banyak, mungkin kita ada kenderaan yang mewah, kita ada rumah yang mewah, kita ada pejabat yang besar, tanah yang besar. Maka walaupun begitu, tidak boleh membeli seorang ibu. Ya, sebab apa? Ibu merupakan yang disebutkan dalam hadis, telapak kaki ibu merupakan tempat syurga Allah Ta'ala. Ya, di bawah tapak kaki ibu terdapatnya syurga. Bukan jangan balik-balik lagi, angkat kaki mak tengok ada syurga tak? Bukan, ni kiasan. Maksudnya kita kena berada di bawah juga. Macam mana pun mak kita, macam mana pun ayah kita, kerana mak kita, mereka adalah kunci tiket untuk seseorang anak masuk dalam syurga. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, reda Allah terletak kepada reda ibu dan bapa. Murka Allah terletak pada murka ibu dan juga bapa. Jadi begini maksudnya, kalau mak ayah kita suka kita, sayang kita,
maka Allah juga sayang kita. Allah ridho kat kita. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak ada pangkat, kerjanya biasa-biasa, tapi kita ni seorang anak yang taat dan berbakti pada ibu ayah, maka Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Dia akan sayang kita. Ya, sebagaimana Uwais Al-Qarni, biasa dengar tak nama ni? Uwais Al-Qarni seorang yang Masya Allah, ya biasa-biasa, la ma'ruf fil ardi walakin masyhur fis sama. Ya, tidak dikenal di bumi tapi di langit para malaikat amal ma'ruf. Uwais Al-Qarni seorang manusia yang viral, popular di langit. Sebab apa? Dia ada seorang ibu, ibunya buta. Ya, hari-hari dia berbakti pada ibu dia, sehingga tiap hari itu dia pergi naik bukit, turun bukit, dia angkat apa tu? Lembu. Nak lembu tu ya, sampai lembu tu besar. Orang tanya, apa siapa Uwais Qarni, kau dah gila ke? Dia diam je, sebab dia dah tahu kenapa dia buat begitu. Rupanya dia berlatih, kerana dia mau bawa ibu dia yang buta tadi, dia mau angkat ibunya yang buta pergi melaksanakan ibadah haji di tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, ini niat yang mulia. Usaha dia, tujuannya kerana nak bawa mak dia pergi buat ibadah haji. Hari ini kita yang kerja, yang kita semua kerja ni, yang ada gajinya besar ke kecil, ya niat impunkan duit, hari-hari pergi kerja macam Uwais Qarni, hari-hari angkat binatang naik ke bukit. Mana berat juga kerja tu. Kita hari-hari keluar pergi tempat kerja, pulang, esok pergi lagi kerja. Niatkan supaya bila dapat duit esok, dapat banyak duit ke simpanan, dan juga harta yang kita simpan itu terlalu banyak. Niat supaya aku boleh bawa ibu aku, ayah aku pergi melaksanakan ibadah haji. Seorang anak yang boleh buat begini, ya kan? Anak yang mampu buat seperti ini, anak ini digelar anak soleh, dan anak soleha, termasuk hadis Nabi tadi, waladun soleh yad'a, anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayah dia. Allahu Akbar. Moga-moga kita semua jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ya. Jadi kalaulah anak mampu buat seperti ini, tahu anak ni confirm syurga. Pasal apa? Sudah dapat redha ibu. InsyaAllah yang dapat redha ibu, redha ayah, Allah juga redha dia. Ya, semoga kita dapat redha Allah berkat kita mendapat redha dan berbakti pada ibu dan pada ayah kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ya. Jadi waladun soleh da'ula, anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayah. Jadi ditakdirkan ibunya dan ayahnya sudah meninggal, maka anak yang dididik dulu masih hidup berdoa, ya Allah, ampunkan dosa ibu saya, dosa ayah saya, sebagaimana mereka mengampunkan dan mengasihi aku di waktu kecil. Maka doa anak tadi itu sampai kepada ibu dan ayah. Yang menyebabkan ibu dan ayahnya terang di alam barzakh, ada cahaya, dan dia takkan sunyi insya-Allah. Ya, nanti di akhirat tu hairan ibu dan ayah kita. Allah Ta'ala kata, wahai ibu, wahai ayah, hak nama sekian ni, ya, ayat sekian, mak sekian. Allah Ta'ala kata silakan masuk syurga. Hairan dia, ya Rabb, bagaimana kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu punya amal sikit? Katanya berkat doa daripada anak-anak kamu. Allah, berkat doa daripada anak-anak menyebabkan doa itu yang mengangkat dan membawa ibu dan ayah masuk dalam syurga. Allah, sebab itulah jangan tinggalkan berdoa untuk mak ayah selepas habis solat. Apa doanya? Ayat 24 tadi, 23, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Okey, jumpa surah apa tadi? Surah Isra, ya, Al-Isra ayat 23 dan ayat berapa? 24. Jumpa insya-Allah. Ya, itu cara untuk kita berbakti pada mereka. Jadi orang yang sudah arwah alam barzakh, doa yang kita doakan insya-Allah akan sampai.
Semoga Allah Ta'ala ya mengampunkan dosa ibu ayah kita dan menempatkannya di kalangan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah ya soalan yang kita jawab sebentar tadi, subhanallah. Jadi surah Yasin ini ya bukan semata-mata untuk kita hadiahkan orang lain saja. Tapi surah Yasin untuk amalan kita sendiri pun boleh. Ada surah-surah yang lain yang boleh kita amalkan, dia mudah dan juga dia pendek, dia punya ayat, dan kalau kita baca rasa seronok. Seronok. Antaranya tadi saya sebut, pertama surah Yasin, yang kedua surah Al-Mulk, 30 ayat ya. Boleh dihafal insya-Allah. Yang ketiga surah Ar-Rahman, 78 ayat sahaja. Ya, lebih kurang 2 muka surat lebih lah. Insya-Allah 78 ayat. Surah ke-55. Sangat indah kalau dibaca surah ni. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatagaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu zatul akma wal habbu zul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Mana nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dusta? Wah, banyak nikmat Allah bagi kan? Terlalu banyak. Jadi surah ni baca. Kalau boleh hafal, sebab apa? 78 ayat. Ada satu ayat tu diulang sebanyak 31 kali. Jadi cuba tolak 78 tolak 31, tinggal berapa? 78 tolak 31, tinggal 47. Yalah, dia tinggal 47. Jadi seolah-olah kita hafal surah Rahman 47 ayat saja. Pasal apa? Sebab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tidak perlu dihafal kerana itu sudah kita hafal, dan satu ayat itu diulang sebanyak 31 kali. Jadi cerdiklah orang yang hafal ni, cerdik ya. Orang yang nak dikurniakan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang kembar, twin, insya-Allah baca banyak-banyak surah Rahman. Ya, nak dikurniakan kekacakan, kegantengan, kehandsoman, lagi kecomelan, baca surah Ar-Rahman. Insya-Allah Allah bagi. Yakin ya? Insya-Allah. Ya, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seumpama mutiara dan marjan. Itu disebut dalam Quran itu. Surah Ar-Rahman. Baik, habis. Yang seterusnya surah Al-Waqiah. Ada 96 ayat sahaja. Lebih kurang sama Ar-Rahman, surah selepas surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 55, Al-Waqiah 56. Nabi kata man qara'a suratal Waqiah lam tusib faqatan abada. Ini kelebihan surah Al-Waqiah. Siapa baca surah Al-Waqiah, dia tidak akan miskin papa kedana selama-lamanya. Lamanya Ustaz. Lama. Man qara'a suratul Waqiah, siapa baca surah Al-Waqiah, lam tusib, tidak ditimpa, tidak kena kat dia. Takkan kena. Allah takkan bagi dia kena. Faqatan abada, papa selama-lamanya. Ada je rezeki dia, tak putus-putus, macam pahala Nabi, tak putus. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kita baca surah Tin tu kan. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadna asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum. Jadi tuan-tuan dan puan, berkat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad saja dapat pahala berterusan tak putus-putus. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sebut ayat 3 surah Qalam, bagi kau Muhammad pahalamu tak putus, sentiasa berjalan. Bayangkan selawat kat Nabi saja satu hari tuan-tuan, berapa bilion manusia selawat.
Kalau manusia tak selawat pun tak ada masalah. Sebab apa? Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat selalu dah sentiasa berselawat atas Nabi SAW. Mana lagi manusia yang Allah sendiri tu yang memuji dia, sentiasa mendoakan dia. Allah sendiri. Kita ni orang yang tolong doa. Ini Allah sendiri. Subhanallah. Jadi kalau kita yang doakan orang, kadang-kadang lupa mendoakan dia. Kadang-kadang saya pun lupa mendoakan orang tu orang ni. Kadang-kadang kita pun yang jadi imam kadang lupa doa untuk ibu ayah. Tapi kalau Allah tak pernah lupa, tak pernah tidur, sentiasa hidup, hayyun wala yamut. Jadi sentiasa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiknya Allah, kata Allah berkat Nabi Muhammad, orang yang Islam, yang beriman dan orang yang beramal soleh, baginya juga pahala berterusan, tak ada putus. Sebab tu hidup di dunia ni kena banyak beramal, kerana amalan yang kita buat itu akan membuahkan hasil pahala. Pahalanya akan sampai pada kita, takkan putus-putus, sentiasa ada aja pahala. Maka baca Al-Waqi'ah pula, lam tusib faqatan abada, tidak akan papa kedana selama-lamanya, abadan abada. Bisa dengar? Abadan abada, selama-lamanya sentiasa dapat rezeki daripada Allah, tak putus, tak putus-putus. Min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, dapat rezeki tak sangka-sangka. Untung kan? Untunglah. Ada lagi yang mana tuan-tuan kalau nak dapat rezeki tak sangka-sangka? Istighfar. Man lazimal istighfar, siapa melazimi istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu min kulli daikin makhraja wa ja'ala min kulli hammin faraja wa razaqallahu ta'ala min haitsu la yatasib. 3 kelebihan orang yang beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Luar biasa kan? Sekali lagi ikut Ustaz. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah. Siapa istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan jadikan ja'alallahu min kulli daikin makhraja, setiap kesempitan hidup yang dia alami ada jalan keluar, ada penyelesaian. Yang kedua, setiap daripada kegundahan, kekecewaannya Allah gantikan dengan kebahagiaan dan kelapangan, faraja. Lapang terus hidup dia. Sebelum ni sempit je rasakan, lapang insya-Allah dengan istighfar. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, razaqallahu taala min haitsu la yahtasib, akan diberikan pada orang yang istighfar tadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada aja rezeki. Siapa sangka hari ni banyak orang bagi rezeki kat kita? Ya. Tengok kat belakang tu. Itu bihun Singapura ke, mi Singapura ke atau apa tu? Banyaknya orang bagi, alhamdulillah. Ya. Jadi yang bagi itu moga Allah murahkan rezekinya seluas alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Ya. Banyak masya-Allah. Ya, kita pun tak sangka kan. Kita datang ke masjid nak solat jemaah, nak dengar kuliah. Tiba-tiba habis sembahyang, habis dengar kuliah, wah dapat pula kita nasi, dapat pula ada orang bagi bihun. Tu kan. Tu kata Allah bagi rezeki jalan tak disangka, jalan tak sangka-sangka. Luar biasa ya. Semoga kita dapat rezeki macam tu. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya, itu kelebihan baca surah apa tadi? Surah Al-Waqi'ah. Tolong baca ya. Ada 96 ayat, tapi ayat pendek-pendek je. Idza waqa'atil waqi'ah
laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja wa qussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fashabul maimanati ma ashabul maimana ma ashabul mashama was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Allah, luar biasa ya. Ini surah Al-Waqiah. Jadi kalau kita rasa tak mau baca pun, kita dengar orang baca. Kita yang dengar orang baca pun dapat pahala. Kata Allah Taala, apa nama itu dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, yang pertama kamu dengar dan diam. Pertama dengar, yang kedua diam, ya kan? La'allakum turhamun, maka kamu yang dengar dan diam tadi dapat pahala dan dapat rahmat Allah. Untung ya, yang dengar pun dapat juga. Subhanallah. Sekarang kan mudah, ada YouTube, ya dah, ada handset, buka je YouTube surah Al-Waqiah, kita dengar. Kita yang dengar pun dapat pahala. Lagi-lagi kalau kita baca. Kalau kita baca setiap huruf dapat pahala. Satu huruf berapa pahala dapat? 10. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa baca satu huruf daripada Quran kitabullah, maka baginya hasanah, satu pahala, satu kebaikan. Dan setiap satu hasanah kebaikan pahala tadi digandakan asyara amsaliyah, 10 pahala. Wala aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada berapa huruf? 3. Jadi setiap 3 huruf darab dengan 10. Ada berapa pahala? 30. Itu alif lam mim. Bagaimana kalau kita baca keseluruhan Quran? Wah, lagi besar pahalanya, tak terhitung, terlalu banyak ya, luar biasa. Yang keempat, seterusnya baca Quran. Surah apa lagi? Ada banyak lagi. Surah Dukhan pun boleh, surah Sajadah pun boleh, surah Insan pun boleh, surah An-Najm pun boleh, surah Luqman untuk anak-anak pun boleh. Luqman, biasa dengar surah Luqman? Itu pun boleh, ada 34 ayat. InsyaAllah. Ya, tak kisahlah surah apa pun boleh. Yang penting niat kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Boleh semua ni aja? Haji boleh? InsyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah. Jadi ada jamuan raya tak lepas ni? Habis dah? Ada tak jamuan raya hari tu Haji Saud? Ada? Ada hari tu ya? Bila? Masa saya kat Tawau Sabah ke? Allah ya. Dah buat jamuan raya, alhamdulillah ya. Masjid kita masih makbul. Tiap Ramadan ni alhamdulillah dah ramai, tiap hari ada orang bagi macam-macam wakaf, sedekah, sumbangan ya. Buka puasanya pun luar biasa. Hari tu Ustaz datang tiap kali nuzul Quran kat sini ya. Berapa tahun dah Haji saya nuzul Quran kat sini? 5 kali apa? Setiap tahun ya, 5 kali dah nuzul Quran, mesti Ustaz yang ceramah pasal Quran ya. Kemudian kita buka makan malam tu more Allah ya, bukan kaleng-kaleng orang bilang. Bukan apa? Bukan calang-calang. Orang Penang kata apa? Calang-calang juga. Bukan calang-calang punya juada ya. Subhanallah. Kita tempat daripada hotel mana entah hari tu je? Hotel mana je hari tu? Enson apa tu? Chicago. Chicago ya, Haji Saud kata. Luar biasa. Canada. Allah ya, kita import dari sana alhamdulillah. Ya luar biasa. Saya dengar bukan tem ustaz saja ceramah macam tu yang ada juadah begitu banyak, begitu nikmat, tapi setiap malam masya-Allah luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Taala murahkan lagi rezeki Masjid Makbul dan jemaahnya dan ahli Koreanya seluas alam semesta dan alam bumi. Amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, apa yang kita kongsi moga-moga ada manfaat insyaallah. Dah masa waktu kan ni?
3 minit lagi ya, insya-Allah. Boleh aja? Ya, jawapan okey? Ya, nanti boleh tengok live semula. Ada live ni. Hari ni kita bertuah, sahabat saya datang. Ya, dia live kita hari ni ya. Live kat mana dia? TV3 ke TV Hijrah? Ustaz Nazir. Ustaz Nazir ya, dia duduk sini ya. Jadi kalau Haji Saud nanti ada yang kekosongan ustaz tak datang, mana-mana ustaz nak apa kuliah tak datang, jemput Ustaz Nazir kita. Dekat sini ya. Sini kat mana ni? Dekat Tun Sardon ni. Before tu Sabah ni mana? Mana Nazir sini ni? Tun Sardon ni. Glogol. Dekat sini je. Nanti ambil nombor telefon ustaz ya. Kalau ada ustaz-ustaz yang tiba-tiba dia tak datang tu, panggil dah. Ya, dia pun sampaikan kuliah sekarang. Alhamdulillah ya. Mengajar kat Tafiz dekat Tasik Glogor. Dia orang Glogor. Pergi mengajar di Tasik Glogor. Eloklah tu, banyak Glogor dia. Subhanallah ya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita manfaat ilmu yang pernah kita belajar dan kita boleh kongsi kepada orang lain berdasarkan hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun sepotong ayat. Jadi tuan-tuan, Quran yang kita baca kita kena yakin menurut mazhab kita, menurut ahli sunnah wal jamaah, Quran yang kita baca, doa yang kita doakan kepada Allah yarham, Allah yarhamah yang sudah kembali ke rahmatullah sampai. Kena yakin ya ni? Sampai. Kalau tak sampai, buat apa kita pergi kuburan bagi salam? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Buat apa bagi salam? Orang dah mati, buat apa nak bagi salam? Mana dia dengar? Tapi Nabi suruh bagi salam. Ini bermakna apa? Mereka dengar dan doa kita itu sampai. Kalau tak, buat apa? Nabi suruh, betul tak? Bukan saja kita buat, Nabi yang awal-awal buat begitu. Nabi pergi kuburan Baqi', Nabi bagi salam dan Nabi baca doa. Jadi kita pun ikut. Alhamdulillah. Boleh aja? InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, beri kita kesihatan, keafiatan, murahkan rezeki kita, dan kita dijemput untuk melaksanakan haji dan umrah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu. Allah Ta'ala wa'alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita doa ramai-ramai. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.